Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. 7. Qala ma'alif karasallahu sirra fayakunu masaluka kal mahmumi alladhi yajidu fi famih as-sukar murran fal ma'siyatu ma'azzul wal iftiqari khairun minat ta'ah ma'al iz wal istikbar. Dulu disebut Tuan Pengarang didatangkan ayat yang besar kan, ya, daripada suratul A'raf ayat 147. Apa dia? Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun fil ardi bighairil haqq. Sa'asrif, aku akan palingkan, Tuhan kata. Mana Tuhan akan tutup pintu hati, ya, dan Tuhan akan palingkan hati dia daripada memahami akan ayat-ayatku. Siapa dia? Alladzina yatakabbarun. Alladzina yatakabbarun, orang yang ada sifat takabbur fil ard, dalam muka bumi, bighairil haq, dengan tidak sebenar. Maka sini disambung, adalah perumpamaan engkau, kata Syekh bin Athaillah, ketiga itu seperti orang yang demam. Orang yang ada takabur ni, dia ada penyakit dalam dan macam kanser bara tu, yang merasai gula di dalam mulutnya pahit. Gula batu tu, letak ibu gula dalam mulut dia, pahit dia kata. Terbalik. Gula sifat dia manis, tapi dia rasa pahit ataupun tawar lah, ya. Maka maksiat serta timbul perasaan hina, iftikar, berhajat kepada Allah SWT lebih baik daripada taat serta timbul perasaan mulia dan sombong. Faham tak? Adalah hikam kata maksiatun aurasat zullan wan kisarah khairun minat ta'a aurasat istikbarah. Orang tu buat maksiat, kemudian lepas buat maksiat dia bertobat, rasa hina diri dia, orang ni lagi baik daripada seorang yang buat taat, timbul dalam kalbi dia perasaan takabbur. Ya, dia tengok orang semua ni, ni apa semua ni, saya mau makan rendah, semua tak naik lagi, semua tak kerti menghadap Tuhan, ya aku lebih hebat, pum, jatuh pun. Lepas tu dalam suluk kan, kalau ada takabbur dia batal suluk, dia kena bertobat balik kan, ya. Sebab kalau dalam Naqsyaband kan, dia ada satu lapas kan, ya. Bila masuk suluk, Tuhan saya datang lain lautan dosa, kelam jahil, ya, kelam jahil. Kalau yang masuk tu dia ada 3 PhD macam mana? Nak kata aku ni kelam jahil, aku ada 3 PhD kan. Ilmu yang kamu dua tu, ilmu dipanggil apa? Iktisabi. Yang ilmu dalam sudut ni bukan iktisabi, ini ilmu wahbi atau inkisyafi, ya, bukan wahbi kan, wahbi mana kurnia daripada Tuhan, bukan ilmu iktisab yang kita bercari. Ini belajar, menghafal, buka kitab, ini iktisab, ya. Yang ni bukan iktisab, bikashfin. Syarat dia kita bersihkan kalbi dia, pum, terbuka dah. Sifat cermin dia menangkap, tuan-tuan, walaupun cermin tu kecil dia boleh tangkap, gambar semua boleh masuk, dengan syarat jangan ada benda menutup hijab. Kalau ada tebal debu apa semua tak ni, gajah apa dia tak ditangkap kan. Tapi kalau dia bersih, jadi dalam surut dia nak bersihkan benda ni, bersihkan, jangan kita pandang diri kita, pulang balik semua ke dia. Ketika kita akan pancarkan berbagai futuhat, fuyudat dan sebagainya. Jadi sengaja pada satu benda yang mengganggu roh sir untuk mengenal Tuhan ialah najis yang besar, bawah kufur. Apa dia? At-takabbur. Dia rasa diri dia hebat dia, ya. Kalau dibanding aku dengan dia, aku lagi baik, itu takabur. Kalau dia tak banding, dia rasa hebat sendiri je, itu ujub. Itu semua dipanggil najis maknawi. Kalau najis hissi, najis luar, kita semayang kaki kita ada tai cecak, tai ayam kan, semayanglah kita 10 rakaat 100 rakaat, jawab dia tak sah semayang kita. Sebab syarat sah mesti suci daripada najasah yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat semayang. Kalau ada, jawab semayang tak sah. Itu semayang peringkat ibadah. Bila dalam dipanggil peringkat ubudiyah dan naik pada peringkat ubudah, ya, maka dia kena bersih dalam. Bersih dalam jangan ada sifat-sifat mazmumah. Dia akan menutup cermin kalbi kita sehingga kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan sebenar pengenalan. Pada kena bersihkan tu, ya. Bila dia bersihkan, insya-Allah
dia akan faham, dia kenal siapa diri dia, siapa Tuhannya. Dan ketika itu dia akan diberikan satu kelazatan yang luar biasa. Bila dia dapat kelazatan, bila dia memandang akan diri dia, keperasanan qalbi, tuan-tuan, bukan mata. Ya, sebab dalam urusan kitab ni daripada awal sampai akhir semua dibahas qalbi, roh, sir dalam ni. Jasad kita tak bahas lagi dah. Jasad ilmu fiqh ada bahas. Ya, ilmu fiqh ada bahas. Yang ni besar sebab makrifat. Sebab tu bila orang talqin mayat ditanya apa, tuan? Dia tanya kam arkanis salah? Dah. Dia tanya berapa rukun sembahyang? Tak ada. Dia tak tanya, dia kata marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tanya makrifat. Kau kenal tak Tuhan? Kalau atas dunia dia tak kenal Tuhan, dia tak ada jawab, kan? Malaikat pun bam titik dia. Sekali dia bantai 70 hasta tenggelam dalam tanah. Pemukul dia diguna malaikat ni kalau berkumpul manusia dan jin daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak boleh angkat, kan? Yang boleh angkat khas malaikat tu. Bayangkan, kan? Entah atas belakang insan yang kerdil, Masya Allah. Tu dia pergi sampai 70 hasta. Kalau kita tengok orang piling tiang ni, kan, buat bangunan 20 tingkat, debum 3 kampung ni, kan? Masuk sekaki 2 je, degum berkus sikit. Ini dia titik sekali 70 tu. Macam mana, kan? Tak mati tu. Ya, dia korek balik kanan ni, tak dapat, bam, dia tali. Tu. Sebab tu makrifat benda besar. Makrifat bila settle, dia settle benda lain, kan? Seorang tu kalau dikenal siapa dia Allah Ta'ala, confirm dia tak akan lupakan Tuhan, kan? Satu saat pun dia tak akan berani nak lupa Tuhan. Bahkan dia mengambil lazat dengan ketuhanan kalau dia kenal, ya. Mana kita wajib menjatuh cintakan hati kita kepada dia. Sekarang insan, kalbi insan, dia akan cinta benda yang hebat. Kalau cantik, paling cantik. Kalau hebat, paling mahal. Ya, dan seterusnya. Semua nak paling hebat. Sekarang kita tanya, makhluk dengan Tuhan siapa hebat? Ya, kita mengaji sifat 20, kan? Segala sifat kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Segala naqais, kekurangan, milik makhluk. Tapi kenapa hati tak pergi kat dia? Ini masalah dia. Sebab tertutup hijab. Ini dia. Sebab bila terbuka hijab aja, Tuhan buka aja, Masya Allah, dia akan rasakan satu kelazatan yang cukup hebat. Sehingga ulama arifin bilang kata lebih lazat daripada 1000 kali jima. Tu jima tu. Baling sekali, 2 kali, lebih lazat 10 kali. Bayangkan, maknanya satu permisalan yang tak boleh digambarkan, yang disebut ketika Allah Ta'ala khitab kepada Nabi Daud, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amun. Wahai Daud, sampaikan pada orang yang betul-betul siddiq qalbi dia dengan aku, jujur betul, 2 perkara. Pertama, bi, dengan aku hendaklah mereka seronok dan gembira. Bukan dengan makhluk aku, dengan aku, Tuhan kata. Macam mana nak seronokkan? Padamkan makhluk, dia akan pergi. Padamkan pandangan makhluk. Farrid galbak minan aghir, kosong, dia akan masuk. Situ rahsia dia akan bagi kelazatan dia. Wa bi zikri falyatana'amu, dan dengan zikrullah dia mengambil nikmat. Kalau kita zikir tak dapat lagi nikmat, maka kita menangislah, tuan-tuan, ya. Minta lindung, ya Allah, jauhnya hatiku, gelapnya, ya Allah, ya, minta tolong. Minta Tuhan tarik hati kita, ya. Sebab itu perlu kepada penumpuan. Ibadat, zikir, semayang, contoh dia kena istighal. Tumpuan, tuan-tuan, penumpuan. Bila dia tumpu istighal, dia akan pergi yang kedua. Apa dia? Al-lazzah, kemanisan. Lepas manis, Tuhan beri yang ketiga, al-ishq, rindu yang kuat. Dan bila rindu, rapat tulis hijab, aku buka hijab. Sebab tu pembukaan hijab qalbi dia akan berlaku bila kerinduan dengan Tuhan terlalu kuat, Tuhan akan buka. Sebab tu, tuan-tuan, kalau berselawat, dalil orang nak bertemu dengan Rasulullah SAW paling kurang di mimpi, kalau tidak secara maknanya qazah, mesti ada satu tanda dia. Memang hati dia terlampau rindu dengan baginda SAW. Dia duduk, dia bangun, tak boleh tahan rindu tu. Dia selawat, dia tembak selawat, ya. Kalau budak-budak kita haripah tu, kita bagi selawat paling kurang satu hari 12,000. Ya, 12,000 selawat. Dan banyak yang terbuka tu, bila nak terbuka dia akan rasa tak boleh tahan, Tuan, tak boleh tahan. Rindu juga tu. Kalau kita buka, pum, buka, tuan, paling kurang dibuka dalam mimpi dulu.
Kemudian kadang-kadang dia tengah zikir, pam, terpacak tuan bukaan kan. Orang lain tak nampak dan ini alam dia panggil istimak suri. Sebab tu kalau dia nampak dalam mimpi, dia akan ada peruntukan dalam hadis sahih, marra'ani bil manam fasayrani yaqazatan. Siapa lihat aku dalam mimpi, dia berpeluang melihat aku secara jaga. Tu hadis sahih. Mana salawat kita gunakan salatu iskin, salawat kerinduan. Tak gunalah apa-apa selawat pendek panjang selawat dah, tapi rindu yang penting, kalbi. Terselawat tu rasa rindu betul dengan Rasulullah SAW, insya-Allah dia akan terbuka. Dia terbuka dengan bagi sebab siapa berselawat dia, hadir tak hadir hati dia, percekkan nur Rasulullah, dia akan dapat. Dia selawat, dia percekkan nur, dia dapat. Apalagi kalau ditumpu, istighal, tumpuan. Dia akan berikan Tuhan hadiah ke dia kemanisan. Itu kalam Sidi Ahmad Idris dan wirid sahur dia cerita benda tu. Bila kau ada isyq, baru dibuka. Dan iskun asyik tak akan berlaku melainkan ada kemanisan. Bila seronok manis baru dia asyik. Dan asyik tak akan berlaku bila ada manis. Manis tak akan dapat bila tak ada tumpuan. Bila kita tumpu betul, dia akan hadiahkan. Itu peringkat dia. Sebab tu kalau baca warid, di antara musyrik tanya, macam mana kalbi kamu dengan dia? Ada manis, ada sedap, ada tawab. Agar kita tak nampak tuan, dia je. Tu dah naik tu. Tu tatik tu. Kalau buka aras ke apa, aras tu makhluk lagi kan. Terbuka alam tu makhluk, kita nak dengan dia terus. Terbuka dengan dia terus. Kashfil yang nak bukan kasyaf mak, kita nak kashfil maknawi, bukan kashfil hissi. Kashfil hissi dibuka kan pun alam tu alam misal ditunjuk. Itu semua suruh kita pandang kebesaran dia. Yang paling besar antara kita dengan dia terus. Atau kontak dia. Arti yang besar. Mana rohani dia ada, tangkapan syarat dia tadi, dia buat syarat dia. Sungguh-sungguh beri tumpuan, kemudian dia akan dapat tanda kemanisan, kemudian bau rindu. Rindu bila ada, insya-Allah tak lama terbuka. Itu dia antara dia. Jadi sini punca tak dapat sebenarnya sakit dalam. Orang makan, tukang masak tu paling hebat. Orang makan sampai jilat jari kan. Dia makan dia rasa tawau. Apa lauk tak sedap? Bukan silap tukang masak, dia demam. Dia demam panas rupanya. Begitulah. Segala ibadat, zikrullah, qiraatul Quran, salah, semua dia panggil qutul arwah, makanan roh yang paling lazat. Bila kita makan tak lazat, cek baliklah. Kat mana dalam ni? Kadang ada tersilap sana mata, ada tersilap mulut, cakap tak betul dan sebagainya, dia ada efek dalam. Jadi sebab tu disuruh kita pun mukaddimah, banyakkan istighfar dan taubat, insya-Allah dia akan rasa kontak tu akan sikit demi sikit kemanisan dengan Tuhan tu, yang penting kan tu. Maka maksiat serta timbul perasaan hina. Suatu maksiat dia rasa hina dengan Tuhan, itu baik Tuhan suruh. Man tawadha arafa'ahullah wa man takabbara wada'ullah. Siapa tawadha, Nabi kata Allah angkat dia. Dan siapa rasa besar diri, maka Tuhan akan jatuhkan akan dia. Maka oleh kerana itu, kalau ibadat sepatutnya lagi dia kenal, lagi dia merendah diri. Tapi bila terbalik, dia buat ibadat tapi besarkan diri, itu dah salah. Sebab apa dia besar diri? Sebab dia tak betul mengenali Tuhannya. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak akan angkat kepala dan cukup dia tajali kebesaran Tuhan, dia akan tunduk. Sebab sifat-sifat ni nak pakai kena buat Tuhan. Dan istilah sufi satu kunci besar, dia panggil musyahadatul qalbi, terbuka qalbi dengan Tuhan. Dia terbuka dia memang. Famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah, la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laim khurujan kulliyan. Selama mana hamba tu tak terbuka musyahadah dia dengan Tuhan, maka tidak mungkin dia boleh keluar daripada sifat mazmumah secara total. Sebab tu terbuka sab dia akan hilang. Tuan guru saya ceritakan rasa. Satu orang tu dia pergi ke dalam hutan nak cari nibung. Jumpa pula nibung yang cukup dia nak, nibung tunggal. Nibung tunggal ni mahal kan? Dia ada hasiat-hasiat dia orang ni, buat tongkat jalan-jalan. Dia tengah sah nak nibung tunggal, harimau datang kat dia terkam kan? Dia panjat pokok nibung sampai ke atas. Faham tak tu isyarat dia? Dia kalau ambil duit nibung, dia cocok berasa tak sakit? Sakit tentan kan? Tapi kalau kena rasa dengan rimau ni, hilang rasa sakit tu. Dia panjat sampai atas tu. Dia nampak gimana dia panjat. Sebab apa dia hilang sakit? Syur. Kalbi dia dengan gerun yang kuat dengan harimau. Itu bergerun dengan harimau. Kalau gerun dengan Allah macam mana kan? Yang dialami oleh arif billah memang tenggelam habis semua.
Ya, tu Sayyidi Ahmad Idris kata apa? Subhanallahil azim la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Maha suci Tuhan yang Maha Agung, la yasbut, nanti akan sabit, mana lenyap habis bila Tuhan tajallikan kebesaran dan keagungan dia dalam qalbi insan. Tuhan buka nur, ditap, dia campak dia, tenggelam lain dan Nabi Yusuf alaihissalam punya kecantikan dia cair kan, gigi pisau ini bukan orang illa malakun karim, ini malaikat pun cantik betul. Itu cantik Nabi Yusuf, belum jamal Rasulullah lagi hebat ya. Apa nak kata dengan jamalullah lagi habis. Sebab tu bila terjali kebesaran Tuhan, memang dia padam. Sebab musyahadah tu penting. Bila dia padam mendengar makhluk, di mana ada sifat riya, ujub, semua dah habis. Sebab dia ada sifat tu bila hati menghadap makhluk, atau mula nak rasa besar dan sebagainya. Bila hati dah terpadam dengan makhluk, bermanis seronok dengan Tuhan, Masya Allah ya, banyak rahsia akan dibuka. Dan yang penting amal dia akan jadi bersih, cantik ya, bermutu, berkualiti tinggi di sisi Allah. Maka terbuka dua pintu, babul amal wa babul qabul ya. Maka terbuka pintu kabul, alhamdulillah, mana pintu penerimaan ditimur oleh Allah Taala. Maknanya kita nak tuan-tuan bersihkan, cuci sehingga kalbi kita insya-Allah macam cermin, bila dah bersih banyak ya benda yang akan dapat dibuka di muka syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad